Munafik di sini ialah munafik amali, bukan munafik i'tiqadi. Akan tapi juga boleh dimaksudkan kepada i'tiqadi. Tapi cuma kita tak tahu adakah i'tiqadi ini masih wujud pada zaman ini ataupun tidak. Kerana munafik i'tiqadi ini dia merujuk kepada orang bukan Islam yang menyamar jadi orang Islam. Kalaulah kata munafik i'tiqadi ini masih wujud lagi, kita bolehlah mengatakan orang yang beragama Syiah itu munafik i'tiqadi. Sebab Syiah ni dia dah keluar daripada Islam, tapi dia mengaku dia Islam. Orang dah terkeluar pada Islam tapi mengaku Islam. Itu dipanggil munafik i'tiqadi. Yang banyak zaman sekarang ni munafik amali. Munafik amali ni dia orang Islam. Orang Islam. Tapi orang Islam yang jenis apa? Yang minum arak, berjudi, makan riba, tak tunaikan solat, tak puasa. Jenis Islam yang macam ni, Islam pada namanya. Itu dipanggil, tapi Islam betul. Orang Islam. Tapi amalan tak ada. Ni dipanggil munafik amali. Munafik amali. Munafik i'tiqadi memang dia bukan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Alim wa bika nasta'in. Rabbi zidna 'ilma warzuqni fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama merafakkan syukur kepada Allah di atas segala nikmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berkuasa, yang menciptakan segala-galanya, yang menciptakan seluruh makhluk, yang memberikan kepada kita berbagai-bagai nikmat. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dialah yang mengetahui, dialah yang maha memberi rezeki, dialah segala-galanya bagi kita, dan dialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Satu masa nanti kita akan meninggalkan dunia yang fana ini buat selama-lamanya. Oleh kerana itu, marilah kita sentiasa berada di dalam ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini kita sambung lagi kuliah kita berkaitan dengan perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, muka surat 509. Bagaimanakah caranya kita nak menegakkan Islam? Menegakkan Islam ni bermula daripada amalan Islam, daripada diri kita sendiri, keluarga kita, dan masyarakat, seluruh umat dan seluruh alam. Dan kita tidak ada pilihan untuk menghidupkan Islam. Merupakan satu jihad. Ia bukan satu perkara yang mana kita panggil pilihan. Nak buat-buat, tak nak buat sudah. Tidak. Tetapi dialah merupakan satu kewajipan dan satu kemestian. Kita mengusahakan atas iman kita. Sampai tahap mana iman yang perlu diusahakan? Sampai tahap iman kita dapat meninggalkan seluruh larangan Allah dan mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak sampai tahap itu, maka kita wajib berusaha supaya iman kita kuat. Iman ni boleh menjadi kuat dengan majlis-majlis iman.
dengan melawan nafsu, dengan duduk dalam suasana yang baik, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Dan iman boleh jadi lemah dengan dosa dan maksiat dan bergaul dengan orang-orang yang fasik dan fajir. Jadi untuk menegakkan Islam ini, ia perlu bermula daripada keimanan yang sempurna, akidah yang sempurna. Ini perkara asas. Iman, akidah yang sempurna. Kemudian apabila iman itu sempurna, akidah itu sempurna, keyakinan terhadap Allah itu sempurna, keyakinan terhadap ketentuan Allah itu sempurna, keyakinan terhadap takdir, keyakinan terhadap Allah, terhadap malaikatnya, kitabnya, terhadap nabi-nabi dan rasul-rasul itu sempurna, maka barulah ia akan membawa kepada ibadat yang sempurna. Apabila ibadat telah sempurna, solatnya telah dapat dijaga, maka barulah perubahan akan berlaku pada muamalat yang sempurna. Apabila muamalat dah baik, maka ia akan pergi kepada muasyarat, pergaulan kekeluargaan yang sempurna, dan seterusnya ia akan pergi kepada akhlak yang sempurna, akhlak yang baik dan akhlak yang sempurna. Ini permulaan iman, ibadat, muamalat, muasyarat dan akhlak. 5 perkara ini adalah rangkuman kepada keseluruhan perintah Allah SWT. Dan setiap perintah Allah dan sunnah Nabi ini dia tak boleh lari daripada iman, ibadat, muamalat, muasyarat dan akhlak. Oleh sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamnal iman summa ta'allamnal Quran. Ta'allamnal iman summa ta'allamnal Quran. Mungkin perkataan ini kita biasa dengar. Perkataan Sayyidina Umar ni sangat masyhur. Mungkin kita biasa dengar ataupun selalu dengar. Tapi persoalan dia, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita faham? Kita biasa dengar. Tapi apa yang kita faham tentang perkataan ini? Ta'allamnal iman summa ta'allamnal Quran. Kami belajar iman dahulu. Kemudian setelah belajar iman, barulah kami belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran ini maksud dia mempelajari perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah perintahkan dalam Quran, dan larangan-larangan Allah SWT yang Allah larang dalam Al-Quran. Untuk melaksanakan perintah itu, maka iman yang sempurna itu diperlukan. Kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat sejarah perkembangan Islam, sejarah penurunan ayat Al-Quran selama 13 tahun di Mekah, tidak ada lagi perintah-perintah yang besar. Hanya akhir sebelum Rasulullah hijrah tu barulah ada perintah solat. Dan perintah-perintah yang lain tu datang kemudian. Perintah zakat diturunkan di Madinah. Perintah hijab diturunkan di Madinah. Perintah pengharaman arak diturunkan di Madinah. Perintah haji diturunkan di Madinah. Perintah puasa diturunkan di Madinah. Larangan meminum arak diturunkan di Madinah. Banyak perintah Allah. Pengharaman riba diturunkan di Madinah. Tapi di Mekah ni, kalau lihat, tak ada sangat perintah yang diturunkan ketika itu. Kecuali kalau ada pun solat. Itu pun
dalam 2 tahun, 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi di awal 10 tahun yang pertama ini tak ada apa-apa perintah melainkan perintah supaya umat Islam pada ketika itu mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, menyembah Allah, tidak mensyirikkan Allah. Itu maksud dia belajar iman. Belajar iman. Kita lihat ayat Quran. Ayat Quran ni terbahagi kepada 2, Makkiyah dan Madaniyah. Ayat yang diturunkan di Mekah dan ayat yang diturunkan di Madinah. Makkiyah dan Madaniyah. Dan kebanyakan ayat yang diturunkan di Mekah ini adalah ayat yang menceritakan tentang akidah, yang menceritakan tentang iman. Inilah yang dimaksudkan ta'allamnal iman. Supaya akidah tu menjadi kuat, iman tu menjadi kuat. Ini yang dimaksudkan ta'allamnal iman. Kemudian barulah belajar perintah Allah. Jadi para sahabat ni, mereka disediakan keimanan mereka untuk menerima. Setelah mereka bersedia, barulah perintah itu turun. Barulah perintah itu turun. Dan itu pengarang menulis di sini, apabila iman itu wujud, maka ibadah akan datang. Muamalat akan jadi betul. Muasyarat akan menjadi betul. Jadi mula-mula ialah usaha untuk membentuk isti'dad ataupun kemampuan umat. Jika agama diberi kepada mereka yang tidak mampu untuk menunaikannya, maka ia seperti memberikan perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan kalung pada khinzir. Tak kisahlah kalung tu kalung emas sekalipun, kita beri kepada khinzir, apakah dia akan buat? Dia akan rasa rimas, dia akan cabut dan dia akan buang. Kan? Agama satu perkara yang berharga, tapi ia perlu diberikan kepada orang yang tahu menghargai agama itu. Bila ada iman, barulah semangat melakukan ketaatan akan datang. Apabila tiada iman, maka dia akan mencari jalan muamalah yang haram menjadi halal. Inilah hari ini berapa ramai orang menipu dalam muamalat. Scam sana, scam sini, macam-macam zaman sekarang ni. Berhati-hati. Manusia pada hari ini dah tak peduli dah. Halal haram ni dah tak kira dah. Menipu sana sini sanggup. Kenapa? Kerana tidak ada iman. Tidak ada iman. Apabila wujudnya iman, maka dia akan sanggup meninggalkan pekerjaan dan menanggung kerugian asalkan tidak melanggar perintah Allah. Asalkan tidak langgar perintah Allah. Jadi sebanyak mana kemampuan, sebanyak itulah ilmu yang akan diberikan. Maksud dia, kalaulah ikut sunnatullah, penurunan wahyu, ilmu tu akan diturunkan berdasarkan kepada kemampuan para sahabat. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Al-Quran ni tidak diturunkan dengan sekaligus, tapi diturunkan sedikit demi sedikit. Ilmu tu diturunkan sedikit demi sedikit. Begitulah juga dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berikan ilmu kepada orang yang tidak ada kemampuan, maka orang tersebut akan mensia-siakan ilmu. Bila adanya kebolehan, maka barulah ilmu itu memberi manfaat. Seperti hukuman hudud yang ingin dilaksanakan. Hukuman hudud yang ingin dilaksanakan. Jadi, nak laksana hukuman hudud, jawabnya wajib tak kita melaksanakan hukuman hudud? Wajib atau tidak laksanakan hukuman hudud? Jadi kalau nak sebut pasal hukuman hudud, saya katakan wajib kita buat dakwah dulu. Kan? Menyedarkan umat kembali kepada akidah yang betul. Datang kepada
ibadat yang betul. Solat itu tiang agama. Kena datang kepada perkara ini dahulu. Hudud wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Hudud wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Sebab itulah orang yang benar-benar takut kepada Allah, dia tak nak jadi pemerintah dan dia takut untuk menjadi pemerintah. Jadi sekarang ni tuan-tuan, setelah daripada jatuhnya khilafah Islam yang terakhir sampai sekarang, yang mana umat Islam ini sudah tidak ada lagi khilafah seluruh dunia, tak ada. Dan sekarang ni dah hampir 100 tahun umat Islam telah kehilangan khilafah. Khilafah yang terakhir telah jatuh pada tahun 1924 pada bulan Mac. Sultan Abdul Hamid yang kedua telah dijatuhkan. Sultan Abdul Hamid yang kedua ni dijatuhkan, ada dua punca utama tu. Yang pertama daripada dalam. Yang dipelopori oleh Mustafa Kamal Bashar. Ataupun orang kena panggil Ataturk. Tapi gelaran Ataturk ni gelaran yang dipuji ni. Patutnya tak boleh panggil Ataturk. Kan? Pembelotan daripada dalam. Yang kedua yang daripada luar tu pun ada juga. Kan? Iaitu orang-orang Arab, raja-raja Arab yang ingin menjadi khalifah telah mendapat pertolongan dan bantuan daripada British. Saya tak ingat nama dia. Tapi lepas dia dapat kalahkan Sultan Abdul Hamid tu dah jatuh, dia pergi untuk dilantik jadi khalifah, tapi dia tidak dilantik. Kan? Kerana dia telah menarik sokongan daripada orang-orang Arab supaya menjatuhkan khalifah. Jadi sampai sekarang khalifah ni dah tak ada. Jadi apabila pemerintahan Islam dah tak ada, yang ada hanyalah kerajaan-kerajaan Islam yang kecil-kecil, yang mana kita semua pada hari ini berada, pada segi hakikatnya berada dalam satu pemerintahan ataupun ruang lingkup pemerintahan yang belum benar-benar merdeka dan belum benar-benar bebas. Ya, kita bebas daripada segi ekonomi, tetapi dari segi hukum hudud itu kita tak benar-benar bebas. Kenapa? Kerana PBB akan kacau mana-mana negara yang nak melaksanakan hudud. Dia akan kacau. Dia akan kata ni satu kezaliman dan sebagainya. Kenapa? Kerana mereka adalah kuasa besar dunia. Jadi dia akan ganggu. Dan mereka telah mewujudkan satu sistem yang telah ditinggalkan. Yang telah ditinggalkan di negara-negara umat Islam. Sistem pemerintahan. Yang mana sistem pemerintahan ini menyebabkan Islam itu tidak dapat, perlembagaan Islam, Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak dapat diletakkan sebagai madar, tempat yang paling asas, kan, di dalam pemerintahan negara. Tak dapat. Yang ada sekular, yang paling atas. Mahkamah syariah duduk di bawah, yang sekular tu duduk di atas lagi. Kenapa dia duduk di atas? Kerana inilah yang telah ditinggalkan. Islam ni luas sebenarnya, tapi sekarang ni Islam ni dia hanya dalam ruang lingkup nikah kahwin, ibadat, solat, masjid. Sedangkan Islam tu luas lagi. Tapi telah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala,
Jadi mana dia demokrasi yang telah ditinggalkan ini sebenarnya adalah satu corak pemerintahan yang telah ditinggalkan oleh penjajah yang telah menjajah tanah air kita. Tetapi adakah kita perlu tinggalkan demokrasi ini 100%? Adakah itu satu kebijaksanaan? Jawabnya tidak juga. Maksud dia tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Memang nak buat yang Islam betul-betul, khalifah betul-betul. Khalifah ni apa? Sistem pemerintahan Islam. Yang mana sistem pemerintahan ni memang sangat ditentang oleh orang-orang barat, orang-orang musuh Islam. PBB Amerika memang dia akan tentang dan dia takkan setuju. Kenapa? Kerana mereka kata ini ekstremis dan sebagainya. Kerana sistem pemerintahan khalifah ni maksud dia satu orang pemerintah akan memerintahkan semua umat Islam yang ada dalam dunia pada ketika itu dan mereka membentuk satu dinasti, satu negara ataupun gabungan negara dinasti yang begitu kuat. Dia akan jadi satu, Islam ni jadi satu betul kuasa besar. Perlembagaan dia Al-Quran dan Sunnah. Ini hak betul-betul hak 100% punya. Baru Islam hak piau punya. Seperti mana yang telah terwujud pada zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian telah terwujud pada zaman Bani Umayyah, sistem pemerintahan beraja. Bani setelah itu diganti oleh Bani Abbasiyah. Setelah itu ada kerajaan-kerajaan kecil lagi dan yang terakhir Utsmaniyah. Yang terakhir Utsmaniyah, Bani Utsmaniyah yang telah berkuasa hampir 800 tahun. Sistem pemerintahan berkhalifah. Jadi Islam menjadi kuat bila adanya pemerintahan seperti itu. Maka pemerintahan itu wajib untuk laksanakan hukum hudud, semua hukum-hukum Islam dalam semua aspek-aspek kehidupan. Kerana Islam itu sempurna, dah cukup dah. Tapi setelah berlakunya perang dunia pertama, perang dunia kedua, maka khalifah telah jatuh. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, negara-negara Islam diberi kemerdekaan dan diletakkan syarat-syarat yang tertentu. Kalau dulu tuan-tuan, dalam pemerintahan negara ni tuan-tuan, dalam pemerintahan negara kita tanah Melayu ni, raja ni memang nombor satu. Sultan ni nombor satu. Faham tak? Sultan ni nombor satu. Bila sultan tu menjadi raja yang adil, dia telah meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tempat cara dia untuk memerintah, maka Islam menjadi sangat kuat. Dan raja akan perintah semua. Maka apabila datangnya penjajah, dia telah mengurangkan kuasa raja ni menjadi separuh. Raja ni dia kuasa atas tanah, masjid, ketua agama Islam. Itu yang dipanggil raja berperlembagaan. Apa maksud raja berperlembagaan? Maksud raja berperlembagaan ni adalah raja melaksanakan sesuatu ikut perlembagaan undang-undang negara. Itu maksud dia. Sebab kuasa raja tu dah dipotong separuh. Ekonomi telah diserahkan kepada rakyat dengan cara dibuat demokrasi. Kalau dulu tak ada, semua raja belaka. 100% raja sultan. Kalau sultan tu kata AA, kalau BB, kalau nak ikut Islam 100%, Islam 100%. Tu dulu. Tapi bila penjajah dah datang, dia dah tukar dah. Maka raja ni dia akan, kuasa dia tinggal separuh. Masing-masing ada hak bidang kuasa. Jadi kalau pemerintahan Islam ni, khalifah ni dia macam raja, dia berkuasa penuh. Dia kuasa penuh ni, dia punya kelebihan dia adalah kalau yang nombor satu tu adalah orang yang betul-betul adil, orang yang betul-betul soleh, orang yang baik, maka Islam akan menjadi sangat kuat. Itu je. Tak ada siapa boleh cabar. Tak ada siapa boleh cabar. Tapi kalau hak
Kalau kata demokrasi, dia boleh bertukar-tukar. Kan? Dia boleh bertukar-tukar. Kalau majoriti rakyat tak mau kepada Islam, memang yang dilantik itu memang tak nak kepada Islam. Jadi jadi maksud dia di sini, demokrasi itulah peninggalan. Sebenarnya adalah peninggalan penjajah yang pernah menjajah tanah Melayu. Begitulah juga negara-negara lain. Adakah kita perlu tinggalkan terus? Jawabnya tidak bijak kalau tinggalkan terus. Bahkan dalam usul fiqh pun ada satu kaedah yang dipanggil akhafud dararain. Kalau kata dua-dua benda mudarat, tinggalkan terus. Tak ambil tahu pasal pemerintahan Islam ni, tinggalkan terus. Dengan kita ambil cakna juga, ambil tahu yang mana lebih kuat Islamnya, maka kita ambil lah yang paling kurang mudaratnya. Dua-dua mudarat belaka. Yang tak ada mudarat benar-benarnya khalifah. Tapi nak capai khalifah tu, wallahu alam, tak tahulah bila masa khalifah ni umat Islam boleh dapat balik. Sebagai ulama mengatakan khalifah ni umat Islam dia akan dapat balik tunggu Imam Mahdi keluar lah. Nabi Isa turun, Imam Mahdi keluar lah. Tunggu sampai tahap masa tu, barulah betul Islam akan hidup balik. Macam mana cara pemerintahan Islam ribuan tahun dahulu umat Islam menguasai dunia. Kena macam tu. Kalau sekarang, kalau kita kata demokrasi, berparlimen, ini semua tinggalan penjajah, tak sunnah. Kan cara hidup ini Yahudi, orang Barat yang tinggalkan semua ni. Lepas tu kita pun tinggalkan langsung. Jadi tak cerdik juga. Sebab apa? Nanti musuh Islam akan sewenang-wenangnya membuli umat Islam. Faham tak? Jadi cuma kita nak jelaskan di sini, walaupun kita dapat sekalipun, tetapi kita perlu berusaha lebih lagi. Apa yang paling penting sebenarnya adalah kita nak umat Islam pada hari ini kembali balik. Kalau kita kata hudud, itu hudud ni dia tanggungjawab pemerintah yang kena buat. Rakyat, kalau orang tak jadi raja nak buat macam mana kan? Betul tak? Bukan tanggungjawab rakyat, tanggungjawab pemerintah. Rakyat tanggungjawab dia wajib menyokong. Jadi itu tanggungjawab pemerintah. Tapi kalau rakyat, yang menjadi tanggungjawab rakyat pada hari ini mentaati perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Dan pada hari ini rakyat, kan, umat Islam masih belum ada kemampuan atau jauh lagi daripada kemampuan tersebut, ke arah tersebut. Kenapa? Kerana perintah Allah yang paling mudah, yang paling, kita kata apa, semua orang boleh buat, itu pun pada hari ini umat Islam ramai yang tidak mampu untuk melaksanakannya. Contoh dia macam solat, kan, kewajipan bagi setiap orang melakukan solat. Solat itu disebut sebagai tiang agama. Tapi kalau solat pun tidak dibuat, kita nak bicara tentang negara Islam, khilafah pemerintahan Islam, maka jauh api dari panggang lagi lah. Maka apa yang kita perlu buat pada hari ini, kita perlu kempenkan supaya umat Islam pada hari ini datang solat subuh berjemaah. Hidupkan perintah Allah, hidupkan budaya ilmu, hidupkan budaya umat pada hari ini mahu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini seperti hukuman hudud yang ingin dilaksana, maka perlu dilihat kepada kemampuan umat itu dahulu. Perlu dilihat kepada kemampuan umat. Jadi pada hari ini umat masih belum betul-betul mampu. Ditakuti akan terjadi dalam kalangan orang-orang kenamaan melakukan kesalahan, mereka akan terlepas mencari helah untuk mengelakkan hukuman itu. Tetapi hukuman itu dikenakan ke atas orang yang bersalah, orang biasa yang bersalah. Orang yang atasan bersalah terlepas, orang biasa bersalah kena hukum.
Sedangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya kejatuhan umat sebelum ini apabila sabitnya salah atas orang-orang ternama, orang-orang VVIP, ini mereka akan melepaskannya. Sebab apa? Sebab dia ada harta, dia ada kuasa. Apabila sabitnya kesalahan atas mereka yang lemah, orang biasa, rakyat biasa, mereka akan dikenakan hukuman tersebut. Pada zaman Maulana Ashraf Ali Tanwi, Maulana Ashraf Ali Tanwi ini digelar Hakimul Ummah. Hakimul Ummah. Lebih kurang zaman dia beberapa puluh tahun dahulu. 100 tahun dahulu zaman dia. Di benua Hind. Satu orang ulama besar. Ada padanya suluk tarikat. Dan dia telah mengatakan ulama telah berputus asa untuk islahkan umat. Keadaan umat pada hari ini, ulama telah berputus asa. Pening kepala dengan umat. Masjid tak datang. Kan? Orang tak nak belajar ilmu agama. Musibah besar bagi umat ni apabila umat Islam pada hari ini tak nak belajar agama. Tak nak belajar ilmu. Tak nak mendalami ilmu. Musibah kepada umat. Tidak mahu menghargai ilmu. Musibah besar kepada umat. Jadi Maulana Ashraf ni dia telah sedih. Kerana pada zaman dia mengatakan umat ni dah tak nak datang ke masjid. Umat ni dah tinggalkan agama. Yang jahil terus jahil sampai bila-bila. Yang tak tahu solat, yang tak solat sampai bila-bila dia tak solat dan tak tahu solat. Yang tak pandai baca Quran sampai bila-bila dia tak tahu baca Quran. Sampai matilah macam tu. Ulama putus asa. Macam mana nak jadi dengan umat? Dengan gejala sosial dan sebagainya. Ini bukan zaman kita. Di 100 tahun dulu dah wujud dah. 100 tahun dulu dah ada dah. Hakimul Ummah Maulana Ashraf Ali Tanwi, Masya Allah, rahmatullah alaih, dia mengatakan ulama putus asa. Ulama putus asa daripada islahkan umat. Ulama putus asa daripada islahkan umat. Nak islah umat ni macam mana? Tak tahu nak buat macam mana. Cakap banyak kali tak mau dengar. Umat jauh daripada agama, lari daripada agama. Jadi Maulana Ashraf Ali Tanwi telah menghantar pelajar-pelajar beliau untuk lihat apakah usaha yang telah dilakukan oleh Syekh Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Syekh Maulana Ilyas ni siapa dia? Itu orang yang bertanggungjawab untuk memulakan gerakan jemaah dakwah dan tabligh. Syekh Maulana Ilyas. Apa Maulana Ilyas buat ni? Maka apabila diketahui usaha yang dilakukan oleh beliau, oleh Maulana Ilyas, maka Maulana Ashraf Ali Tanwi telah berkata, Ilyas telah mengembalikan harapan umat, harapan kami, yang mana kami telah putus asa terhadap umat. Ucapan ini telah dilakarkan pada kubur beliau. Ucapan ini telah dilakarkan pada kubur beliau. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksud dia, telah berlalulah satu zaman kegelapan umat Islam, yang mana umat pada masa itu begitu banyak kejahilan di dalam kalangan umat. Umat tak mau belajar, umat tinggalkan agama, umat tinggalkan perintah Allah, umat hanya membesar-besarkan dunia dan menjunjung dunia dan meninggalkan akhirat. Perkara ini telah berlaku. Perkara ini telah berlaku.
Jadi bila perkara ini telah berlaku, maka Syekh Maulana Ilyas telah memulakan gerakan jemaah dakwah. Apa yang telah dilihat oleh Syekh Maulana Ashraf Ali Tanwi ini, dia lihat orang yang bersama-sama dengan Maulana Ilyas ni telah berubah 360 darjah dalam kehidupan dia. Daripada dulu asal tak tahu solat, tak pernah solat, tiba-tiba mereka ni telah menjadi orang yang kuat buat ibadat, dia kuat menunaikan solat. Dan bersama-sama dengan Maulana Ilyas ni pada zaman beliau, selepas zaman beliau, zaman Maulana Yusuf, gerakan ni telah digerakkan dan telah masuk dalam Universiti Aligarh di India masa tu. Dan apa yang dapat dilihat, kesan daripada usaha dakwah akidah iman yang telah diperbaiki ini, umat telah mula timbul kebesaran agama, kebesaran akhirat tu telah timbul. Ini kesan daripada dakwah yang sebenarnya, yang mana anak-anak, orang-orang golongan profesional, anak-anak dia telah dihantar untuk menghafal Al-Quran, telah dihantar untuk belajar agama, telah ada yang menjadi mufti, menjadi pendakwah, menghidupkan agama. Jadi ini kesan. Jadi membesarkan akhirat. Jadi sebab itulah Maulana Ashraf Ali Tanwi mengatakan Ilyas telah buat satu perkara yang mana satu benda yang mustahil menjadi tidak mustahil. Satu kaedah kuliah, hadis daif mempunyai banyak turuk, maka ia boleh meningkat menjadi hasan li ghairihi. Ini ialah syarah kepada hadis yang kita bacakan pada sebelum ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mafhum dia, menuntut ilmu adalah kefarduan bagi orang Islam, dan orang yang meletakkan ilmu pada orang bukan ahli seperti mengalungkan kalung permata mutiara emas pada khinzir. Jadi hadis ni statusnya adalah daif, tapi ada banyak turuk, maka dia telah meningkat darjatnya daripada daif menjadi hasan li ghairihi. Ini istilah orang yang belajar ilmu hadis lah. Tapi kalau orang tak belajar ilmu hadis, dia akan menganggap daif ni kira buang dalam longkang lah, seolah-olah dia macam tu. Sedangkan daif ni dia tu tetap hadis Nabi, tetap sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebabkan dia daif sebab perawi dia ingatan tak kuat, jadi lemah, dianggap daif. Bukan daif tu tak boleh pakai, dia tetap hadis Nabi. Itu satu perkara kena faham istilah daif tu. Dan hadis daif ni boleh menjadi hasan, boleh menjadi hasan, naik darjat kepada hasan, boleh, kepada sahih pun boleh, apabila banyak riwayat yang lain yang sama dengan riwayat tersebut yang menyokong, saling sokong menyokong antara satu sama lain, kuat menguatkan antara satu sama lain, kan? Contohnya satu orang tepi jalan dia bagi tahu kedai kat depan tu terbakar. Kita nak percaya pun 50% lah, sebab baru satu orang cakap. Yang bagi tahu tu satu orang. Tapi tuan-tuan, kalau tiba-tiba yang datang tu 10 orang datang, 10 orang cakap benda yang sama. Jadi budak kecil yang cakap, kita kata cakap budak ni daif lah. Boleh jadi betul, boleh jadi dia main-main kan, dia gurau. Tapi kalau dah 10 orang cakap benda yang sama, kita nak kata perkataan budak tu daif lagi tak? Macam itulah. Daif ni tetap hadis Nabi, tetap daripada Nabi. Menyebabkan dia daif tu sebab ada perawi yang lemah, itu je. Tapi hadis tak ada. Kemungkinan besar dia tu adalah daripada Rasulullah. Tu memang 99%. Cuma dia tak berapa kuat sebab perawi.
Tapi bila ada perawi yang lain yang meriwayatkan hadis yang sama, yang menguatkan riwayat tersebut, maka dia dah tak jadi dhaif dah, dia akan jadi kuat lagi. Sebab itulah hadis ni walaupun status dia riwayat dia dhaif, tetapi maknanya dari segi maksud dia adalah kuat. Iaitu sabda Rasulullah yang mafhum dia, menuntut ilmu tu fardu bagi setiap orang Islam. Meletakkan ilmu kepada yang bukan ahli seperti mengalungkan permata, kalungan emas, kalungan mutiara kepada khinzir. Masya-Allah. Jadi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam membesarkan akhirat, membesarkan kehidupan akhirat dan mengecilkan kehidupan dunia yang sementara. Dunia ni kita gunakan untuk akhirat. Hadis yang ke-219. Dua sifat yang tiada pada munafik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la yajtami'ani fi munafiq. Husnu samtin wala fiqhun fid din. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua sifat yang tidak akan terhimpun kepada orang munafik. Dua sifat yang tidak akan terhimpun kepada orang munafik. Yang pertama, akhlak yang mulia. Orang munafik ni akhlak dia buruk. Pertama, akhlak yang mulia. Yang kedua, kefahaman agama. Di sini dalam hadis ni menyebutkan tidak akan terhimpun. Tidak akan terhimpun. Makna dia satu orang yang mana akhlak dia baik dan dia juga adalah faham agama, insya-Allah dia ni bukan munafik. Dia ni bukan munafik. Tak boleh terhimpun dua perkara ni pada orang munafik. Penerangan, akhlak yang mulia, sirah yang baik, muamalatnya baik, muasyaratnya, kehidupannya baik. Untuk mengetahui baik atau buruk, maka seseorang boleh ditanya kepada jirannya. Kalau nak tahu satu orang tu baik ke buruk, tanya jiran dia macam mana. Kefahaman agama. Kemungkinan wujud salah satu daripada kedua-duanya. Tetapi terhimpun kedua-duanya pada seorang munafik itu tidak mungkin. Maksud, boleh jadi orang munafik ni, dia ni faham agama, tapi akhlak dia buruk. Ataupun boleh jadi, akhlak dia baik tapi dia jahil. Sifat dia bagus, tapi jahil. Boleh jadi juga. Tapi kalau nak terhimpun kedua-duanya itu tak mungkin. Jadi hadis ni memberi galakan, targhib maksud galakan, agar seseorang itu menghasilkan kedua-dua sifat ni agar terlepas daripada sifat munafik. Munafik di sini ialah munafik amali, bukan munafik i'tiqadi. Akan tapi juga boleh dimaksudkan kepada i'tiqadi. Tapi cuma kita tak tahu adakah i'tiqadi ini masih wujud pada zaman ini ataupun tidak. Kerana munafik i'tiqadi ini dia merujuk kepada orang bukan Islam yang menyamar jadi orang Islam. Kalaulah kata munafik i'tiqadi ini masih wujud lagi, kita bolehlah mengatakan orang yang beragama Syiah itu munafik i'tiqadi. Sebab Syiah ni dia dah keluar daripada Islam, tapi dia mengaku dia Islam. Orang dah terkeluar pada Islam tapi mengaku Islam. Itu dipanggil munafik i'tiqadi.
Yang banyak zaman sekarang ni munafik amali. Munafik amali ni dia orang Islam. Orang Islam. Tapi orang Islam yang jenis apa? Yang minum arak, berjudi, makan riba, tak tunaikan solat, tak puasa. Jenis Islam yang macam ni, Islam pada nama ni. Itu dipanggil, tapi Islam betul. Orang Islam. Tapi amalan tak ada. Ni dipanggil munafik amali. Munafik amali. Munafik i'tiqadi memang dia bukan Islam. Tapi adakah ia masih wujud ataupun tidak? Wallahu a'lam. Kalaulah kata wujud, mungkin dan ada bukti yang kukuh, seperti mana yang berlaku pada zaman Nuruddin Zanji itu. Dulu dua orang Yahudi yang nak mencuri jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencuri jasad Rasulullah. Dia telah sewa satu rumah berhampiran Masjid Nabi. Dalam rumah tu dia buat projek gali lubang. Projek gali lubang sampailah dekat makam Mubarak Rasulullah nak curi jasad Nabi. Pernah berlaku. Allah datangkan mimpi kepada Raja Sultan pada ketika itu. 3 hari berturut mimpi. Benda yang sama. Ingatkan mainan tidur. Mimpi orang nak curi jasad Nabi. Ingatkan mainan tidur. 3 kali. Dia kumpulkan ulama. Dia kumpulkan ulama ceritakan mimpi itu. Ulama kata kena pergi siasat. Pergi siasat. Dibawa hadiah dekat kota Madinah. Nak bagi hadiah pada seluruh penduduk Madinah. Dia telah isytiharkan. Ada siapa-siapa yang tak hadir, tolong beritahu. Semua beratur. Tiba-tiba orang kat Masjid Nabawi beritahu, ada lagi 2 orang yang tak hadir. Mereka ni selalu duduk iktikaf dekat Masjid Nabi dan buat ibadat dekat Masjid Nabi. Tapi dia tak hadir. Mana rumah dia? Itu rumah dia. Dekat dengan masjid. Pergi ke rumah dia. Dalam rumah dia tengok, siasat geledah rumah dia. Ada sejadah. Bawah sejadah tu ada papan plywood. Cabut sejadah, cabut plywood, ada lubang. Duduk dalam tu, gali lubang nak curi jasad dia. Jumpa dah. Ni rupanya yang aku duk mimpi ni. Allah datangkan. Tapi mereka dua ni, Yahudi yang datang nak curi jasad Rasulullah ni, dia duduk dalam masjid, dia menunjukkan diri dia sebagai apa? Sebagai satu orang abid yang buat ibadat. Nampak tak? Jadi kita nak kata orang ni orang apa? Nak kata siapa? Islam ke bukan Islam? Itu yang kata munafik i'tiqadi tu. Munafik i'tiqadi. Dia bukan Islam, tapi dia berlakon jadi Islam. Sebab dia ada benda lain yang dia nak buat. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah SWT memberi taufik kepada kita untuk amal dan sampaikan, insya-Allah. Apa yang baik ni daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang daripada kelemahan saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.